Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi case berkait dengan belon, abang belon. Ditulis oleh Muhammad Faiz Naaman. Belon dan Makkah, jawaban kepada mufti tersayang. Secara pribadi, saya menghormati mana-mana mufti di Malaysia ini, kata Faiz Naaman. Walaupun mungkin ada pandangan atau nasihat mereka yang kadangkala tidak kena dengan pemikiran serta realiti isu-isu semasa. Namun kita tetap hormat atas dasar ilmu agama, para mufti itu serta autoriti agama yang menjadi sebahagian dari sistem tradisi takbir urus pemerintah di negara kita. Namun, ini tidaklah bermakna para mufti itu tidak sentiasa benar atau maksum dari melakukan kekhilafan ketika memberikan pendapat, terutama apabila menyentuh situasi atau bidang yang bukan merupakan kepakarannya. Sebagai contoh, kata Faiz Naaman tentang realiti penguatkuasaan pihak berkuasa tempatan PBT terhadap pencerobohan peniaga haram tidak berlesen di ibu kota. Saya ada menonton satu video yang disunting dari ceramah seorang mufti tersebut baru-baru ini. Mufti itu ditanyakan mengenai kes Abang Belon lawan penguatkuasa di BKL. Adakah beliau menyokong peniaga tidak berlesen? Respon awal mufti itu menyebut istilah mangkah dalam bahasa utara yang mempunyai banyak maksud, antaranya bangang. Mufti tersebut meneruskan responnya dengan menyebut, sebahagian orang lupa diri ketika dia dulu pembangkang macam mana. Saya rasa aneh apa kaitan politik dengan kes tersebut. Adakah Tuan Mufti melihat kes itu dari perspektif pembangkang lawan kerajaan? Adakah Abang Belon itu yang mempunyai 13 rekod lampau jenayah membabitkan dadah itu merupakan wakil pembangkang? Mufti itu sebut lagi, padankah satu orang macam tu antah ramai-ramai pi lompat naik antah dia? Ini pun satu kesimpulan yang kurang cermat dari Tuan Mufti. Ia boleh menimbulkan fitnah terhadap pihak penguat kuasa di BKL itu. Adakah Tuan Mufti menonton video kejadian itu dengan teliti? Pasukan penguat kuasa yang ramai itu hanya mengerumuni Abang Belon itu yang sedang bergelut dan menerkam seorang pegawai Jabatan Penguatkuasaan JPK. Boleh rujuk tangkap layar rakaman video kejadian itu. Tindakan Abang Belon yang agresif tersebut menyebabkan seorang anggota DBKL berpakaian preman yang dikenali sebagai Sarjan Anwar bertindak cuba menarik dan memisahkan Abang Belon itu yang telah berada di atas tubuh anggota JPK. Cuma, teknik Sarjan Anwar itu yang dipersoalkan kerana kelihatan dia menarik Abang Belon itu menggunakan kaedah kunci leher yang kontroversi. Dalam rakaman video kejadian, jelas sekali tiada aksi Abang Belon itu dihenyak, dibelasah atau dipukul beramai-ramai oleh pasukan penguat kuasa di BKL seperti yang ditularkan di media sosial. Hanya 3 orang sahaja yang terlibat. Abang Belon itu, Sarjan Anwar dan seorang anggota JPK yang diterkam hingga jatuh. Harap Tuan Mufti boleh baca kenyataan rasmi di BKL dan laporan polis yang sudah dibuat. Kes ini masih dalam siasatan polis. Laporan penuh perubatan dari Hospital Serdang masih dalam proses dan akan diteliti oleh pihak polis sebelum kes ini dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Biar hakim yang tentukan berdasarkan bukti. Adakah teknik yang digunakan Sarjan Anwar itu menyebabkan kecederaan leher atau tulang belakang Abang Belon itu? Atau sebenarnya terdapat kecederaan lama, T12 compression fracture? Satu lagi Tuan Mufti. Kata zaman moden, you ambil gambar dia, you pi kutip dia kat rumah dia.
Itu pun bukan SOP penguatkuasa DPKL ketika turun menguatkuasakan kawasan dari dicerobohi peniaga haram tidak berlesen. Apakah penguatkuasa sekadar turun ambil gambar saja dan membiarkan peniaga haram itu curi rezeki peniaga yang berlesen? Soal kutip di rumah itu biasanya jika ada arahan mahkamah atau kerja pihak polis jika berlaku jenayah. Kesimpulan saya, kata Muhammad Faiz Naman, Tuan Mufti yang disayangi kerana kelantangan dan hujah yang jelas selama ini, sekali-sekala perlu juga bermuhasabah dan bertabayun agar tidak terikut emosi serta sentimen yang ditularkan di media-media sosial. Apatah lagi jika cuba dinisbahkan dengan politik pembangkang lawan kerajaan yang biasanya boleh mendatangkan fitnah kepada agamawan itu sendiri. Kami para penyokong kerajaan bukan musuh Tuan Mufti. Kami cuma minta Tuan Mufti berlaku adil dalam isu ini saja. Ditulis oleh Muhammad Faiz Naaman, adalah anggota PKR yang memperkenalkan dirinya sebagai rakan nasionalis moderat anda. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya Zahid Hamidi bersuara berkait dengan pengakuan Samsuri, Menteri Besar Terengganu berkait dengan TCO. Kata Zahid Hamidi, UMNO syak, Samsuri cari simpati menjelang PRK Air Kuning. UMNO berpendapat ada kemungkinan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar membuat dakwaan diawasi secara rahsia dan telefonnya dipintas semata-mata kerana kedatangan pilihan raya Air Kuning. Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi berkata demikian. Kenyataan sebenar sudah dijelaskan oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail pagi tadi. Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa tidak ada pintasan telefon atau pengawasan. Jadi kenapa perkara ini perlu timbul? Mungkin dia, iaitu Ahmad Samsuri, nak memohon simpati sebab PRK Air Kuning. Katanya ringkas ketika ditanya selepas majlis pelancaran Akademi Rel Pahang di Kuantan, Pahang hari ini. Turut hadir Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail. Semalam Ahmad Samsuri yang juga naib Presiden PAS mendakwa dia dikenakan TCO, justru talian telefonnya mungkin miliknya kemungkinan besar dipintas oleh pihak berkuasa. Keadaan itu dakwanya menjadikan dia seolah-olah seorang penjenayah berbahaya, dikaitkan dengan sindiket dan gangster, atau berstatus persona non grata di tanah air sendiri. Adakah telefon saya dipintas? Sudah tentu 100% katanya. Adakah saya diikuti ke mana-mana saya pergi walaupun atas urusan peribadi? Sudah tentu tanpa ada keraguan dakwanya lagi. Menurut Ahmad Samsuri, keadaan itu merumitkan proses keluar masuknya melalui sempadan negara. Walaupun sekadar ke Sabah dan Sarawak, sejak suku ke-3 tahun lalu. TCO tambahnya adalah satu bentuk penandaan terhadap individu yang dianggap berisiko oleh pihak tertentu, walaupun tanpa sebarang kesalahan dibuktikan secara sah. Tegas Ahmad Samsuri, dia kecewa dengan situasi yang dihadapi dan mendakwa ia usaha untuk mengumpul maklumat politik pihak lawan bagi mengawal dan menekan suara tertentu. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, apa yang telah diberitahu ialah Ketua Polis Negara pun telah menafikan pergerakan Dr. Samsuri Mokhtar dipantau. Razarudin Husin berkata Menteri Besar Terengganu itu bukan penjenayah atau suspek yang perlu dipantau. Ketua Polis Negara Razarudin Husin berkata pihak berkuasa tidak pernah meletakkan nama Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai individu berisiko sehingga menyebabkan pergerakan Menteri Besar Terengganu itu dipantau ketat.
Razarudin berkata istilah TCO digunakan Samsuri juga tidak tepat kerana TCO atau Travel Control Officer, pegawai kawalan perjalanan sebenarnya adalah jawatan pegawai polis cawangan khas yang bertugas di pintu keluar masuk negara lapor berita harian. TCO bertugas di pintu keluar masuk negara sama ada di lapangan terbang atau Bukit Kayu Hitam yang mempunyai tugasan tertentu. Mungkin apa yang dimaksudkan Samsuri itu adalah senarai pekeliling khas SPK, tetapi nama beliau tidak ada dalam senarai kerana dia bukan penjenayah atau suspek, katanya yang dipetik sebagai berkata. Katanya lagi, nama yang ada dalam SPK adalah suspek bagi kes tertentu termasuk jenayah, narkotik atau individu yang terbabit dalam kes 3R, agama, kaum dan raja yang perlu ditangkap jika mereka memasuki negara ini. Beliau berkata pegawai TCO yang bertugas di pintu masuk negara bekerjasama dengan pegawai imigresen dan kastam bagi melakukan risikan serta meneliti senarai suspek dalam SPK bagi membolehkan tangkapan dibuat untuk tindakan lanjut. Razarudin yang menafikan polis memintas telefon Samsuri berkata, kemungkinan besar Menteri Besar Terengganu itu tidak selesa apabila pegawai TCO di laluan VIP untuk keluar negara bertanya ke mana beliau mahu pergi. Sebenarnya kita tahu pergerakan Sanusi kerana pegawai polis sentiasa ada bersamanya sepanjang masa untuk menjaga keselamatannya, kata Razarudin lagi. Semalam Samsuri dilapor mendakwa, dilabel dan ditanda sebagai individu bawah status TCO sejak pertengahan tahun lalu. Beliau yang dikenali sebagai Dr. Shem mendakwa diletakkan di bawah TCO yang menurutnya menandakan sebagai individu berisiko dalam sistem kawalan sempadan Malaysia. Selain dirinya, Samsuri mendakwa seorang lagi tokoh utama pembangkang turut dikenakan TCO. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.